Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib bil isyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kali yang kedua. Kan? Kok yang first time tu, first time lah. Kok yang kali kedua yang pernah hadir sebelum ni, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Untuk pada malam ini kita sama-sama membincangkan, berbicara tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan merupakan tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana diriwayatkan bahawa 12 Rabiul Awal merupakan tarikh kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami anugerahkan. Laqad manna Allah. Manna ni apa tuan-tuan? Merupakan nikmat, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita suatu nikmat, iaitu dengan pengutusan rasul, seorang rasul daripada kalangan diri kita sendiri, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan menyucikan diri mereka daripada segala perkara yang tidak baik, menyucikan diri mereka daripada segala kekufuran, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka akan kitab, yakni Al-Quran serta hikmah-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan mereka sebelumnya adalah berada dalam keadaan yang kesesatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul, menganugerahkan rasul kepada kita untuk mengeluarkan kita daripada kancah kesyirikan. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Dan perkara ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ada orang kata, ustaz, kita sambut maulid ni bid'ah lah ustaz. Mana Nabi pernah sambut? Tuan-tuan sambut maulid berarak bagai tu, yang berqasidahnya, yang berkompangnya, itu mana ada zaman Nabi tuan-tuan? Jadi dia kata ni semua perkara bid'ah. Kenapa kita nak buat benda bid'ah? Kalau jumpa orang macam ni tuan-tuan, senang ni tuan-tuan, kan? Tanya dia, sambut tak birthday anak sendiri? Tak pun tanya dia, birthday sambut tak? Birthday dia. Kok dia kata tak sambut tu, handal lah. Dia kata, saya memang tak sambut birthday. Okey lah, boleh terima lah. Tapi kalau dia kata, mestilah sambut, mau tak sambut, beli kek, kan, pasang lilin, menyanyi, kita kata apa? Kalau anak kau boleh buat macam tu, boleh sambut setiap tahun, kenapa Nabi SAW tak boleh disambut?
Kenapa tak boleh kita nak raikan satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan fadl, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, dan dengan nikmat dan kebaikan Allah itu maka bergembiralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ayat ini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna daripada rahmat Allah ini adalah wa bi Muhammadin, yakni dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergembira dengan rahmat Allah, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, pengutusan nabi yang agung, nabi yang telah mengeluarkan kita daripada kancah kesyirikan, nabi yang akan memberikan kepada kita syafa'atul uzma, syafaat yang besar pada hari akhirat nanti. Walaupun ada berlaku pertikaian, ustaz, okeylah ustaz nak sambut maulid juga okeylah. Tapi ustaz tak tahu ke 12 Rabiul Awal ni bukan hari kelahiran Nabi. Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya yang berjudul Rahiqul Makhtum, beliau menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Jadi bukan 12 Rabiul Awal. Bahkan ada ulama yang lain mengatakan bahawa Nabi SAW dilahirkan pada 8 Rabiul Awal. Ada yang kata 2 Rabiul Awal Nabi SAW dilahirkan. Jadi yang kita sambut 12 bulan ni apa benda ni tuan-tuan? Betul kalau kita sambut maulid ni? Jadi ulama bincang, kita menyambut 12 Rabiul Awal adalah yang pertama, ada pendapat ulama yang mengatakan 12 Rabiul Awal seperti Ibnu Ishaq. Begitu juga dengan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana mereka berpendapat bahawa Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Dan ia merupakan pendapat daripada kalangan ulama yang tak boleh kita nafikan. Kita iktiraf semua pendapat tersebut. Ada yang kata 2, ada yang kata 7, ada yang kata 8, ada yang kata 9, ada yang kata 12. Kita akui perselisihan yang berlaku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada siapa yang tahu bilakah tarikh sebenar kelahiran baginda SAW. Kerana pada zaman baginda SAW, sebelum Nabi dilahirkan, orang Arab musyrikin Quraisy mereka menghitung hari dan bulan adalah berdasarkan kepada Ka'ab. Ka'ab ni merupakan datuk kepada baginda SAW. Setelah kelahiran baginda SAW, pada tahun itu Allah Subhanahu wa taala tak nak lagi mereka menggunakan hari dan tarikh daripada Ka'ab ini. Allah ubah melalui dengan peristiwa yang besar, iaitu peristiwa tentera Abrahah yang menyerang Kaabah. Lalu dinamakan tahun tersebut sebagai tahun gajah. Jadi pada zaman tersebut mereka tak ada tarikh, tak ada hari yang tepat untuk diketahui, untuk ditulis. Dan orang Arab ni juga tuan-tuan, perangai dia bukan jenis macam kita yang menengok hari jadi, kita tengok ni bulan depan dah hari jadi dah ni, apa nak minta ni kan. Handphone ni dah lama tak bertukar-tukar ni, kita kata kan, nak hadiah bila sampai hari jadi. Orang Arab dia tak kisah dengan hari jadi dia. Makan dulu di Maghribi, bila saya tanya kawan-kawan sebelah tu kan, berapa umur kau? Entah, dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu umur berapa. Guru kami Sayyid Abdul Mani bin Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari, bila birthday beliau sendiri tak tahu birthday beliau. Bila kita sambut, dia kata, hari ni birthday Dan kau. Dia pula tanya kita. Sebab apa? Mereka tak ambil berat tentang birthday macam kita ni. Oleh itu, tidak ada tarikh yang tepat berkenaan kelahiran baginda SAW. Cuma ijtihad para ulama. Oleh itu ada berlaku perselisihan. Ada kata 12, ada kata 11, ada kata 9. Itu hanyalah perselisihan di kalangan ulama yang kita kena akui. Dan kita sambut 12 Rabiul Awal ini kerana kita pilih satu bulan untuk kita mengagungkan dan memuliakan baginda SAW. Mengambil daripada perintah Allah tadi yang Allah suruh kita bergembira dengan kelahiran baginda SAW, bergembira dengan utusan baginda SAW yang merupakan nikmat kepada kita, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini juga tuan-tuan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kisah yang masyhur bagaimana Abu Lahab, dia ada seorang hamba nama dia Thuwaibah.
pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Suwaibah datang kepada Abu Lahab membawa berita, memberitahu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, anak buah kau dah lahir. Beritahu kepada Abu Lahab. Dek gembiranya Abu Lahab dengan berita kelahiran anak buahnya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Suwaibah, mulai hari ini aku merdekakan engkau. Gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berita kelahiran, gembiranya Abu Lahab dengan berita kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Suwaibah inilah nanti yang akan jadi ibu susu pertama Nabi SAW. Nabi SAW ada dua ibu susuan. Yang pertama Suwaibah, kemudian Halimatus Sa'diyah. Walaupun ada riwayat mengatakan ada tiga. Yang pertama ibu Nabi SAW sendiri yang menyusukan Nabi, kemudian barulah Suwaibah, kemudian barulah Halimatus Sa'diyah. Jadi Suwaibah ni dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kenapa? Kerana bergembiranya Abu Lahab dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun setelah itu dialah yang paling handal menentang baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Dialah yang banyak menyerang baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga wujudnya satu surah yang khusus untuk melaknat Abu Lahab di dalam Al-Quran. Sehingga hari ini kita membaca surah tersebut, surah yang melaknat Abu Lahab, surah yang menyatakan bahawa tangan Abu Lahab itu kekal diikat di dalam api neraka. Tetapi tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu di dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis secara mu'allaq. Mu'allaq ni apa tuan-tuan? Mu'allaq ni hadis yang diriwayatkan tanpa disebutkan sanad. Di dalam sahih Al-Bukhari ada hadis yang disebutkan sanad. Sanad ni siapa? An. Imam Bukhari ambil daripada siapa? Daripada guru dia. Guru dia ambil daripada siapa? Daripada guru dia, sehinggalah daripada Rasulullah. Ini nama dia sanad dalam ilmu hadis. Tetapi ada juga di dalam Sahih Bukhari yang hadisnya tidak disebutkan sanad oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi mengikut sebahagian besar ulama hadis mengatakan bahawa walaupun hadis di dalam Sahih Bukhari itu merupakan hadis yang mu'allaq, yang tidak disebutkan sanad padanya, tetapi hadis itu tetap sahih. Kerana Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis tersebut di dalam sahihnya. Hadis tersebut adalah merupakan hadis yang mursal, berlaku pertikaian, sehingga hari ini orang bergaduh tak sudah-sudah tuan-tuan. Kata hadis ni tak boleh ambil, walaupun dalam Sahih Bukhari kisah ni tak benar. Ala kulli hal tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari itu imam dalam hadis. Takkanlah Imam Bukhari sendiri tak tahu tentang kisah ini, tak tahu tentang kesahihan kisah ini. Dan hadis itu juga disyarahkan oleh ulama-ulama seterusnya, antaranya Amirul Mukminin Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dan Ibnu Hajar sendiri memberikan dua kemungkinan yang terdapat kemungkinan besar riwayat itu merupakan riwayat yang sahih. Kisah bagaimana keluarga Abu Lahab bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal dunia. Dalam mimpi tersebut, ahli keluarganya tanya kepada Abu Lahab, "Ma baluka?" Bagaimana keadaan engkau wahai Abu Lahab lepas kau tak ada ni, lepas kau meninggal dunia, macam mana, apa yang berlaku kepada kau, ceritakan kepada kami. Lalu kata Abu Lahab, "Aku diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Tetapi ada satu hari, iaitu hari Isnin, aku telah diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala." Dengan arti kata diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Isnin. Ditanya kepada dia, "Mengapa diringankan kepada engkau azab tersebut?" Kerana beliau bergembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kata Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadzal rajul kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata fi kulli yawmil ithnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhanna bil 'abdi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kata Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi, kalaulah lelaki ini seorang lelaki yang kafir, yang telah datang celaan, jaa dhammuhu, telah dicela tentang kepribadiannya, wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dan tangannya dibelenggu
dan dia terus kekal dalam neraka. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Abu Lahab itu tangannya akan dibelenggu, akan diikat, dan dia akan terus kekal di dalam neraka. Kata Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi, kalaulah lelaki ini orang yang kafir, yang banyak menentang Nabi, yang Allah telah maktubkan celaan dan laknat kepadanya di dalam Al-Quran, ja'a fi kulli yaumi itsnaini daima, pada setiap hari Isnin, yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan azabnya kerana gembiranya dia dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdi tula umruhu, bagaimanakah keadaan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sepanjang hidupnya dia bergembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Bi ahmada masruran wa mata muwahhida, dahlah dia bergembira dengan kelahiran baginda SAW dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Agak-agak bagaimana keadaan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambutan kita pada setiap bulan ini adalah merupakan tanda kegembiraan kita dengan kelahiran baginda SAW. Bukan erti kata pada hari yang lain, pada bulan yang lain kita lupa dengan baginda SAW, tak. Bahkan kata ulama, sambutan Maulidur Rasul ini adalah merupakan titik permulaan kita menyambut kelahiran baginda SAW. Setiap Rabiul Awal adalah titik permulaan kita mula sambut Maulidur Rasul. Sebab tu ada sebahagian tempat bukan sambut Maulidur Rasul tu hanya pada Rabiul Awal, bahkan setiap bulan sambut Maulidur Rasul. Ada yang setiap minggu menyambut Maulidur Rasul. Sebab apa tuan-tuan? Sebab untuk menunjukkan, menzahirkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni tuan-tuan, kalau setiap hari bermaulid, tak jadi kojo kita tuan-tuan. Kita akidah pun tunggang langgang lagi kan. Sifat 20 belajar 5 tahun tak habis-habis. Kan? Kitab fiqh tak pernah ada yang khatam, tak habis-habis bab taharah. 10 tahun bab taharah sahaja. Kan? Itu belum maulid setiap hari, sehari, setiap bulan lagi, belum lagi. Setiap tahun tu, itu pun tak habis-habis. Bayangkan kalau kita bermaulid setiap bulan, confirm lagi lah tak habis kita kan. Jadi sebab tu kita khususkan satu bulan untuk kita menyambut kelahiran baginda SAW, untuk kita mengajar anak-anak kita, untuk kita mengajak ahli keluarga kita bersama-sama bergembira dengan kelahiran baginda SAW, dan menambahkan kecintaan kita kepada baginda SAW. Sebab tu Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan, alimu auladakum thalatha khisal. Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita 3 perkara. Yang pertama, hubba nabiyyikum, cinta kepada Nabi kalian. Ini adalah perintah daripada Nabi SAW untuk kita mengajak, menyuruh anak-anak kita untuk mencintai baginda SAW. Sepatutnya hari ini tuan-tuan, setiap daripada kita kena bawa anak-anak kita, tarik dia datang Maulidur Rasul untuk menandakan tanda cinta kita kepada baginda SAW. Ustaz baru beritahu hari ni, saya tak tahu hari ni sambutan Maulidur Rasul. Tak apa tuan-tuan, kalau ada majlis yang lain, ada di tempat lain, kita pergi, bawa anak-anak kita, bersama-sama kita hadir untuk menceritakan tentang baginda SAW, menceritakan tentang cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang sirah-sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita akan menambahkan lagi rasa cinta dalam diri kita dan ahli keluarga kita. Yang pertama, Nabi kata, alimu auladakum, ajarilah anak kalian cinta kepada Nabi kalian. Yang kedua, ahli baitih, cinta kepada ahli keluarga baginda SAW. Dan yang ketiga kata Nabi, ajarilah anak kalian akan Al-Quran. Maka perintah untuk kita mengajar anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi SAW adalah merupakan perintah daripada baginda SAW. Tetapi tuan-tuan, bila kita bercerita tentang cinta, cinta adalah merupakan suatu perkara yang sangat agung. Cinta adalah merupakan perkara yang tidak boleh nak diungkapkan dengan perkataan. Kalau kita tanya hari ini setiap daripada kita, apakah erti cinta? Tuan-tuan boleh definisikan tak erti cinta? Seorang akan kata, Ustaz, cinta bagi saya adalah saya menjaga dia. Saya cinta kepada orang rumah saya jaga dia Ustaz. Saya pelihara dia, pakaian dia, makanan dia, tempat tinggal dia. Itulah cinta bagi saya Ustaz. Ada seorang yang lain dia kata, Ustaz,
Cinta pada saya ustaz, saya beri hadiah kepada orang tu. Saya suka kepada anak murid saya bagi hadiah kepada dia. Saya suka kepada jiran saya sayang kepada jiran saya beri dia hadiah. Saya beri makanan, saya beri pizza, macam-macam saya beri kepada dia, ustaz. Itu tanda cinta saya kepada dia, ustaz. Itulah cinta bagi saya, ustaz. Pelbagai-bagai definisi yang kita keluarkan tentang cinta. Tetapi apakah definisi yang tepat tentang cinta? Kerana kalau kita kata cinta itu dengan menjaga, bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuhan yang tidak memerlukan kepada jagaan kita, bahkan dialah yang menjaga kita. Bagaimana kita nak menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaulah cinta itu dengan hadiah pengurniaan, bagaimana kita nak memberi kepada baginda SAW? Bagaimanakah cinta kita kepada Allah? Nak kita beri apa kepada Allah? Dia tidak memerlukan apa-apa daripada kita, sebaliknya kita lah memerlukan kepada dia. Jadi bagaimana erti cinta yang sebenar? Jadi tuan-tuan, cinta itu adalah perkara yang hakikatnya kita tak boleh nak sebut, tak boleh nak ungkapkan. Kerana dia soal perasaan hati. Hari ini kalau kita tanya, adakah tuan-tuan mencintai baginda SAW? Saya yakin 100% semua akan kata cinta kepada Rasulullah SAW. Tak akan ada seorang yang kata tak cinta. Tapi sejauh mana cinta itu benar-benar merupakan cinta yang hakiki? Kerana kalau perkataan cinta, semua orang boleh cakap, semua orang boleh sebut. Kita makin sebelum berkahwin dulu kan, time muda-muda kita imbau balik kan, muda-muda makin jumpa dengan orang rumah, time tu belum jadi orang rumah lagi lah. Kita kata pada dia, saya cinta kepadamu. Apa orang rumah tuan-tuan kata dulu? Saya tak tahulah, saya belum kahwin lagi tuan-tuan. Tu saya tanya tuan-tuan tu kan, biasa dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, kalau betul cinta, apa buktinya? Kata dia. Kan, betul ke ibu-ibu? Tak ingat dah ustaz, 40 tahun dah beranak pinak dah, sampai bercucu dah. Kenapa bila kita kata cinta, maka akan diminta sebagai bukti? Tak cukupkah ungkapan cinta? Kenapa kita tak kata kepada orang rumah kita dulu, dia nak khabar cinta, cintalah kau ni banyak pula cakap kan? Sebab apa? Sebab cinta itu bukan ungkapan. Kalau ungkapan semua orang boleh ungkap, tetapi cinta itu perlukan kepada pembuktian, perlukan kepada dalil. Apa bukti abang cinta kepada saya? Kalau betul sayang, masuklah meminang. Contohnya kan, itu apa tuan-tuan? Tanda cinta. Jadi cinta itu dia tidak boleh diungkapkan tentang hakikatnya, tetapi kita boleh buktikan dengan perbuatan. Cinta kita kepada baginda SAW, apa buktinya? Kita kata semua daripada kita cinta kepada Rasulullah. Tuan cinta kepada Rasulullah, confirm saya cinta kepada Rasulullah. Tapi bila kita tanya apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Berapa banyak selawat kita setiap hari kepada Rasulullah? Berapa banyak kita mengingati Rasulullah, mengenang sirah-sirah Rasulullah, mempelajari tentang sirah-sirah Rasulullah, mengajar anak-anak kita tentang sirah-sirah Rasulullah? Tak pernah ustaz. Adakah itu erti cinta? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW tak ada bersama kita hari ini. Para sahabah radhiyallahu taala anhum, mereka duduk bersama dengan Nabi, mereka makan bersama dengan Nabi, mereka minum bersama dengan Nabi, mereka peluk tubuh Nabi, mereka berjalan dengan Nabi, mereka berkhidmat dengan Nabi, mereka bawa tongkat Nabi SAW, ada yang bawa capal Nabi SAW. Apa pun masalah, mereka akan terus rujuk kepada baginda SAW. Tetapi kita hari ini, Nabi SAW dah tinggalkan kita 1400 tahun yang dahulu. Kita dah tak mampu untuk bersama dengan Nabi. Kita dah tak mampu untuk ungkapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mencintaimu, hai Rasulullah. Kita tak mampu untuk berkhidmat kepada baginda SAW seperti mana para sahabah berkhidmat kepada baginda. Kita tidak mampu untuk mengagung dan muliakan baginda seperti mana para sahabah memuliakan baginda SAW. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa'azzaru falladzina amanu bihi, dan mereka yang beriman itu beriman kepada baginda SAW, wa'azzaruhu, mereka memuliakan dan mengagungkan baginda SAW.
kita tak mampu untuk buat seperti mana para sahabah radhiyallahu taala anhum. Kecintaan para sahabah kepada Rasulullah SAW itu tidak mampu untuk kita tandingi. Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, beliau kata apa tuan-tuan? Ma ahadan ahabbu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin al-As, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berjalan bersama dengan Nabi dan beberapa orang para sahabat. Sayyidina Umar jalan berpegang tangan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah, engkau adalah merupakan makhluk yang paling aku cintai, makhluk yang sangat aku cintai melebihi daripada segala-galanya melainkan diriku sendiri." Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, "Wallazi nafsi biyadihi." La ya Umar, bukan Umar, belum lagi beriman wahai Umar. Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehinggalah aku menjadi makhluk yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri wahai Umar. Lalu kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Wallahi al-an la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi," atau kama qala. Mulai sekarang wahai Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling aku cintai melebihi daripada diriku sendiri wahai Rasulullah. Maka ini kecintaan para sahabah radhiyallahu taala anhum kepada baginda SAW yang tak mampu kita challenge tuan-tuan. Suatu ketika diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, seorang lelaki Ansar datang kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi SAW, lalu dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu la ya'tini waqtun adhunnu annani illam akun arak amutu." Fabaka. Datang seorang lelaki Ansar kepada Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya akan datang kepada aku satu waktu yang mana aku rasalah wahai Rasulullah, kalau aku tak dapat melihat engkau, aku akan mati wahai Rasulullah." Lalu dia menangis. Nabi pelik. Nabi tanya, "Wahai lelaki Ansar, kenapa kau menangis? Bukankah kau sekarang bersama dengan aku? Bukankah sekarang ini engkau melihat wajah aku, duduk bersama dengan aku? Mengapa kau menangis wahai lelaki Ansar?" Apa jawab lelaki Ansar ni? Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni tafakkartu fi yaumil akhirah." Wahai Rasulullah, sebenarnya aku terfikir tentang hari akhirat. Fa'alimtu annaka hina tadkhulal jannah satakuna ma'an nabiyyin. Wahai Rasulullah, aku tahu apabila pada hari akhirat nanti engkau akan dimasukkan ke dalam syurga dan engkau akan bersama dengan para nabi dan para anbiya. Wa ana idza dakhaltuha sa'akunu fi martabatin dunaka falan arak. Kata dia, "Wahai Rasulullah, kalaulah aku masuk ke dalam syurga pun, aku tidak akan mampu untuk bersama dengan engkau wahai Rasulullah. Martabat aku takkan sama dengan engkau wahai Rasulullah. Engkau tinggi martabatmu wahai Rasulullah, siapalah aku untuk bersama denganmu di dalam syurga wahai Rasulullah." Oleh itu dia menangis. Sebab apa? Sebab dia tak mampu bersama dengan Nabi di hari akhirat. Tuan-tuan, hari ini kita hidup pun tak mampu untuk bersama dengan Nabi. Bahkan kita lebih layak untuk menangisi akan kesempatan untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki Ansar tadi dia menangis sebab apa? Sebab dia risau pada hari akhirat nanti dia tak dapat duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana dia duduk pada ketika itu. Nabi mendiamkan diri. Nabi tak mampu menjawab perkataan Ansar tadi. Sehinggalah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan daripada mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik peneman pada hari akhirat nanti.
Lalu Nabi SAW memberitahu kepada lelaki Ansar tadi, barulah lelaki Ansar tadi berhenti untuk menangis. Begitu juga tuan-tuan, makhluk yang lain, bukan semata-mata para sahabat yang hidup bersama dengan Nabi, makhluk yang tidak mempunyai nyawa pun mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat yang kita dengar tentang batu yang memberi salam kepada Nabi SAW. Nabi kata, inni a'rifu, sesungguhnya aku mengenal batu yang telah memberi salam kepadaku sebelum aku diutuskan menjadi rasul. Batu tuan-tuan, batu yang tidak mempunyai nyawa, yang tidak mempunyai perasaan, tetapi mengungkapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lain yang cukup masyhur tentang batang pelepah tamar, tentang batang tamar, tunggul tamar yang telah mati, hanya digunakan oleh baginda SAW untuk menyampaikan khutbah. Nabi hanya duduk je tuan-tuan, bukan bersama dengan para sahabat, duduk bagi makan, tak. Nabi hanya duduk untuk menyampaikan khutbah. Tiba-tiba para sahabat mencadang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, umat Islam makin ramai, kalau kau duduk kat tunggul taman ni, orang yang belakang tak nampak, kami buatkan untuk engkau mimbar, wahai Rasulullah. Nabi kata, buatlah. Apabila mimbar telah siap, Nabi pun berpindah ke mimbar untuk menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Ketika mana Nabi SAW menyampaikan khutbah, didengari tangisan kanak-kanak. Dalam pelbagai riwayat, ada yang kata seperti kanak-kanak yang menjerit, seperti kanak-kanak yang menangis. Bila para sahabat cari-cari, mereka tak jumpa kanak-kanak yang menangis. Pandang kiri, pandang kanan, tak ada budak kecil yang menangis. Tiba-tiba Rasulullah SAW turun daripada mimbar, pergi ke batang tamar tadi, tunggul tamar tadi, lalu Nabi usap. Dan Nabi memberikan kepadanya dua pilihan, sama ada dia dijadikan tempat untuk Nabi berkhutbah kembali, ataupun dia akan hidup di dalam syurga bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini tunggul tamar tuan-tuan, yang tidak mempunyai nyawa, yang tidak mempunyai perasaan, tetapi dia ada rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diri kita yang merupakan umat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tak ada rasa cinta ni, alangkah malangnya kita, alangkah ruginya kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti, ketika mana kita berada di padang mahsyar, berlakunya kedahsyatan yang sangat dahsyat, sehingga semua manusia berlumba-lumba mencari para nabi. Berjumpa dengan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, isfa' lana ya Adam, wahai Nabi Adam, syafaatkanlah kami, kami dah tak tahan dengan dahsyatnya padang mahsyar ini. Keadaan yang sangat dahsyat diriwayatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Matahari berada sejengkal daripada kepala kita tuan-tuan. Bukan tempoh yang kejap, tempoh masa yang sangat lama, sehingga manusia dah tak mampu lagi nak menahan azab di padang mahsyar. Tuan-tuan, itu baru padang mahsyar tuan-tuan, belum masuk neraka lagi. Baru di padang mahsyar manusia dah tak mampu menahannya. Mereka pergi berjumpa dengan Nabi Adam, meminta supaya Nabi Adam syafaatkan kepada mereka, disegerakan hisab. Dah tak sangguplah berada di padang mahsyar. Jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata, bukan aku, pergilah cari Nabi lain. Pergi jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya memberi jawapan yang sama, sehinggalah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaatilah kami, wahai Rasulullah. Kami dah tak sanggup ya Rasulullah dengan kedahsyatan padang mahsyar ini, wahai Rasulullah. Syafaatkanlah kami, wahai Rasulullah. Nabi SAW, rahmatnya Nabi Rasulullah SAW, yang Allah rakamkan di dalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang tidaklah kami utuskan engkau, wahai Rasul, melainkan untuk merahmat kepada sekalian alam. Rahmatnya Nabi kepada umatnya. Nabi SAW terus sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan ni bukan makna Allah itu mempunyai arah tuan-tuan ya. Nabi sujud meminta, memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan syafaat, untuk diberikan keizinan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wahai Muhammad. Tuan-tuan, untuk apa Rasulullah SAW bersusah payah sujud untuk kita tuan-tuan? Nabi SAW itu berada pada kedudukan yang paling tinggi tuan-tuan. Untuk apa dia hapikkan kita ni tuan-tuan? Nabi dapat kedudukan yang paling tinggi, confirm. Nabi tak hapikkan kita lantak. Kalau ikutkanlah, ikut kita lah kan, jadi macam tu kita kata lantak lah siapa suruh kau malih semayang marin? Dia suruh semayang kau malih, selawat malih kan?
Tapi Nabi tak beri jawapan seperti itu. Nabi terus sujud kepada Allah meminta untuk diberikan keizinan untuk memberi syafaat. Allah kata, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Isfa' tu syafa', berilah syafaat wahai Muhammad, kerana engkau telah diberikan izin untuk memberi syafaat kepada umatmu. Lalu baginda SAW terus pergi kepada umatnya dan memberikan syafaat kepada umatnya. Tuan-tuan, kalau hari ini kita tak pernah bergembira dengan kelahiran baginda SAW, kita tak pernah berselawat sekalipun kepada baginda SAW, bagaimana kita nak berhadapan di hadapan Nabi, berjumpa dengan Nabi untuk meminta syafaat kepada Nabi? Agak-agak kita dah pek tak, tuan-tuan? Kita tak pernah selawat, tak pernah bergembira dengan kelahiran Nabi, tapi tiba-tiba datang minta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang takkan mampu untuk men-challenge cinta para sahabat kepada Nabi SAW, tapi sekurang-kurangnya kita mampu untuk cuba berselawat, cuba untuk bergembira seperti mana bergembiranya para sahabat dengan kelahiran baginda SAW. Bergembiranya sahabat ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah lain yang sangat menarik, tuan-tuan. Kisah yang masyhur sebelum kita habis untuk solat Isyak. Kisah tentang Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Walaupun riwayat ini dikatakan merupakan riwayat yang mungkar, tetapi ulama hadis menyatakan seperti Al-Hafidh Al-Iraqi di dalam kitab Alfiyahnya, beliau mengatakan, وَلْيَعْلَمَ الطَّالِبْ أَنَّ السِّيَرَ تُنْقَلُ مَا صَحَّ وَمَا قَدْ أُنْكِرَ. Dalam masalah sirah, kita akan meriwayatkan perkara yang mungkar dan yang sahih, kerana dia hanya berkenaan dengan sirah. Dia bukan berkenaan dengan halal haram, bukan berkenaan dengan akidah tentang sifat Allah, tak. Dia hanya berkenaan dengan sirah. Jadi tak ada masalah untuk kita ceritakan. Jadi diriwayatkan tentang kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu setelah kewafatan baginda SAW. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, bila Nabi dah wafat, dia terus tinggalkan bumi Madinah, berpindah ke Syam. Bila sahabat tanya, wahai Bilal, kenapa engkau meninggalkan kota Madinah, kota baginda sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Bilal, aku tidak mampu untuk menahan rinduku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dahulu apabila baginda SAW ada bersama kita, apabila aku melaungkan azan, aku akan memanggil baginda SAW untuk mengimamkan salat. Tapi hari ini, kalau aku melaungkan azan, aku tidak mampu untuk memanggil baginda lagi. Baginda telah meninggalkan kita. Aku tidak mampu untuk menahan kesedihan tersebut. Biarlah aku membawa diriku pergi ke Syam. Suatu ketika diriwayatkan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu bermimpi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dalam mimpi Sayyidina Bilal, mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, tak nakkah kau ziarah aku, wahai Bilal? Takkah kau rindukan kepadaku, wahai Bilal? Bilal antara sahabat yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, wahai Bilal, datanglah ziarah aku, wahai Bilal. Lalu Sayyidina Bilal tak fikir panjang, terus bergerak ke kota Madinah, menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di kota Madinah, datang dua cucuda baginda SAW yang sangat baginda sayangi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang kepada Bilal, wahai Bilal, adzin lana ya Bilal, adzin lana ya Bilal. Kata cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, azankan untuk kami, wahai Bilal. Kami rindu nak mendengar azanmu, wahai Bilal. Kami rindu nak ada suasana ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita, wahai Bilal. Apa jawab Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu? Sesungguhnya aku tidak mampu untuk menolak permintaan dua cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat baginda sayangi. Aku tak mampu menolak aja. Sayyidina Bilal terus pergi melaungkan azan di bumi Madinah yang telah lama ditinggalkan, yang telah lama sunyi daripada azan Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila Sayyidina Bilal melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, penduduk Madinah pada ketika itu semuanya jadi kelang kabut. Semuanya menangis sehingga diriwayatkan tidak pernah berlaku keadaan di kota Madinah. Hampir kesemuanya menitiskan air mata. Mereka mengatakan, Abu'ithan Nabi, Abu'ithan Nabi. Mereka kata, adakah Nabi telah diutuskan kembali? Adakah Nabi telah kembali kepada kita? Sedihnya dan rindunya mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Sayyidina Bilal sampai pada
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal berhenti kerana beliau tidak mampu lagi meneruskan azan tersebut. Rindunya Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan sebelum kewafatan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau tersenyum, gembira. Isterinya bertanya, "Wahai abang, wahai suamiku, apa pula kau senyum ni? Orang nak meninggal sedih, risau. Tapi kenapa kau senyum, wahai Bilal, wahai suamiku?" Apa jawab Sayyidina Bilal? Ni sebelum nak wafat. Kalau kita tuan-tuan wafat, kita dah tak mampu dah nak fikir lain. Tapi Sayyidina Bilal, dia boleh tersenyum dengan mengatakan, wa tarabah, ghadan sa'alqal ahibba'i wa hizbi. Kata Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, alangkah gembiranya aku pada hari ini, alangkah gembiranya aku pada hari ini. Kerana esok aku akan bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah lama aku tidak dapat bertemu, dan aku akan bertemu dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dikurniakan cinta seperti mana cintanya para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kesempurnaan iman dalam diri kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaika min nafsik wa min waladik. Kata Nabi SAW, Al-Qamakal, tidak sempurna iman kalian sehinggalah kalian mencintai diriku lebih daripada segala-galanya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memberi ancaman untuk mereka yang tidak mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah. Maaf saya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah memberi ancaman kepada kita sekiranya kita mencintai keluarga kita, kita mencintai bapa kita, anak kita, isteri kita, kerabat kita, kita mencintai harta kita, kita mencintai rumah kita melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Kata Allah, fatrabbasu, tunggulah sehingga Allah mendatangkan azabnya. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah menggunakan kita cinta kepada baginda SAW, dan mudah-mudahan perhimpunan kita pada hari ini menjadi asbab kita mendapat cinta baginda SAW, dan sekaligus kita dihimpunkan bersama dengan baginda SAW pada hari akhirat nanti. Wallahu alam tuan-tuan, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi. Wal afu minkum, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.